Halo bos, makan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, video kali ini sambungan daripada beberapa video saya sebelum ini yang menerangkan tentang keutamaan melaungkan azan dan juga bagi memberi motivasi kepada kita untuk melaungkan azan. Saya sekarang ini baru sampai ke surau saya sampai awal untuk azan Zuhur, okey. Jadi sedikit beberapa perkara yang saya nak menerangkan, yang saya nak cerita, yang sebenarnya azan ini mudah saja supaya ia menjadi motivasi kepada tuan-tuan untuk turut melaungkan azan apabila ada peluangnya. Sebab kadang-kadang memang masjid surau ada muazzinnya yang rasmi, tetapi mungkin atas sebab tertentu muazzin tu tak dapat hadir untuk melaungkan azan, dan kita pula ada di situ. Kita pun nak azan tapi macam tak tahulah, tak tahu nak melagukannya lah, tak tahu nak pegang telinga kok mana apa semua tu kan. Jadi beberapa perkara tentang azan ni. Pertama sekali, tak perlu membaca apa-apa zikir sebelum melaungkan azan. Yang lazim dibaca oleh muazzin di kebanyakan tempat di Malaysia ni, sebelum nak azan mereka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barulah mereka azan. Sebenarnya tak ada zikir-zikir tersebut. Zikir-zikir tu memang ada daripada hadis-hadis Nabi SAW, tetapi ia bukanlah untuk dibaca ketika sebelum azan. Apabila masuknya waktu, maka zikir yang terbaik bagi seorang muazzin ialah melaungkan azan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah baca zikir-zikir tersebut, dan jika tuan-tuan dan puan-puan mengenali mana-mana muazzin lain, please nasihatkan dia tak payah baca zikir tersebut, ya. Baik, pertama. Yang kedua, untuk tuan-tuan apabila hendak melaungkan azan, kadang-kadang kita nak laungkan azan tapi terfikir pula, aku ni tak pandai nak melagukan azan, tak pandai nak memperindahkan azan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memperindahkan azan memang sesuatu yang dianjurkan. Melagukan azan, no, itu sudah jadi lain. Tetapi jika tak pandai, cukup kita melaungkan azan secara biasa saja, asalkan mesej azan itu, asalkan azan itu sampai kepada masyarakat. Tak perlu nak mengindahkannya sangat sampai berlebih-lebihan, sampai tak jadi indah pula lepas tu. Atau yang lebih teruknya, dia biasa dilakukan sedemikian sehingga kan sebahagian orang menganggap wajib memperindahkan azan dengan sekian-sekian alunan. Padahal itu adalah sesuatu yang bagus, tetapi jika tak dapat buat, tak mengapa.
Itu yang kedua. Yang ketiganya, tak perlu dah pegang tangan, sumbat telinga dengan tangan apa semua tu, sebab sekarang ini kita menggunakan sistem mikrofon untuk azan. Tapi jika nak sumbat telinga, dipersilakan. Sama juga poin yang keempat, tak perlu pusing kanan, pusing kiri apabila azan melaungkan. Apabila kita sedang azan, ketika melaungkan hayya 'alas solah atau hayya 'alal falah. Memang dalam hadis-hadis sahih diterangkan bahawa Bilal radhiyallahu anhu apabila melaungkan azan beliau berpusing ke kanan dan ke kiri. Itu hadis sahih. Tapi kena ingat, Bilal dulu ketika azan tidak ada sistem mikrofon, tidak ada sistem pembesar suara. Beliau azan di atas bumbung masjid. Maka memang sahih bahawa beliau pusing ke kiri dan ke kanan untuk menyampaikan seruan azannya ke tempat yang lebih luas. Adapun kita sekarang ini sudah ada mikrofon, tak perlu pusing kiri, pusing kanan. Bahkan mungkin saja pusing kiri, pusing kanan, kita sebenarnya lagi jauh daripada mikrofon dan suara menjadi lebih perlahan, ya. Jadi ini beberapa perkara tentang azan yang moga-moga ia menjadi motivasi kepada kita memberanikan diri untuk azan. Sebab macam saya kata, kadang-kadang kita tahu nak azan tu, tapi aku tak pandai lah, aku azan tak best lah, tak ada alunannya lah. Okey kan. Lepas tu tak tahulah cara apa semua tu. Jadi tak semestinya, ya. Baik, kita tunggu masuknya waktu zuhur. Ada lagi seminit dua, ya. Baik, mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan ada yang perasan saya punya kopiah ni special. Dekat belakang ni ada belahan. Kan nampak ke? Ini kopiah apa pula ni? Sunnah ke, tarikat tertentu ke, apa ke? Okey. Kisah sebenarnya kepala saya ni besar, bukan kepala besar kerana degil. Mungkinlah degil sikit-sikit, tapi memang saiz kepala besar. Dan saya memang sukar untuk mencari kopiah yang boleh muat kepala saya ini, kan. Saya dah cuba cari kopiah yang paling besar. Paling-paling pun dia duduk kat atas je. Dia duduk atas je, dan bila saya rukuk atau sujud, dia memang akan terkeluar. Jadi apa yang saya boleh lakukan supaya kopiah ni masuk betul ialah saya kena potong. Dan yang bahagian potong tu saya pakai di sebelah belakang. Jadi baru dia masuk betul. Okey, ini kisah benar ini sebenarnya, ya. Jadi sampai awal ke surau, pasang aircon, pasang fan. Kalau waktu subuh, maghrib, isyak, pasang lampu dan apa-apa yang patutlah. Jika ada penonton yang tertanya-tanya manakah video saya sebelum ini yang menerangkan keutamaan melaungkan azan, bahkan keutamaan melaungkan azan meskipun anda berseorangan di tempat yang di pendalaman, di tepi pantai ke, dalam hutan ke, mana ke, apa aku nak laungkan azan. Okey, padahal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkannya, ya. Link saya bagi di bahagian description. Okey, sudah pun masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna
Baik, itulah saja azan saya. Mudah, basic, simple saja. Jika tuan-tuan dapat buat azan yang lebih cantik, lebih indah, alunan lagi bagus, sudah tentu ia menjadi sesuatu yang plus point. Cuma di sini saya nak bagi motivasi, saya nak bagi keyakinan. Kalau kita tak tahu nak berlagu, kalau tuan-tuan tak, okey, berlagu tu salah. Jika tuan-tuan tak pandai nak buat alunan yang cantik ke apa ke, jangan bimbang. Yang penting kita melaungkan azan dan sampai mesej kepada orang di sekeliling bahawa sudah pun masuk waktu solat, dan kita pun daripada azan itu moga-moga menjadi motivasi pada mereka untuk datang solat secara berjamaah ya. Jadi beberapa poin sekali lagi sebagai ulang kaji, sebelum azan tak perlu zikir apa-apa. Azan boleh saja menyebut kalimah-kalimah azan seperti biasa. Jika tuan-tuan ada yang pandai membuat alunan-alunan yang memperindahkan azan, dipersilakan, tetapi jangan pula over, jangan pula sampai berlagu-lagu jadi lain pula ya. Yang ketiga, tak perlu nak sumbat telinga apa, tapi jika tuan-tuan rasa sumbat telinga tu suara lagi sedap, dipersilakan. Dan yang keempat, tak perlu nak menoleh ke kanan dan ke kiri. Memang sahih Bilal melakukannya, tapi ingat Bilal melaungkan azan di atas bumbung surau, bukannya dengan menggunakan mikrofon. Jadi tuan-tuan, sekarang saya nak solat sunat qabliyah zuhur sementara tunggu untuk iqamat. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.